Boleh ya? Boleh mula kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilman wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan hidayah Allah, terutama nikmat yang besar diberi kita ini hidup. Kerana tidak ada nikmat yang lebih besar yang dianugerahi kepada kita oleh Allah, tidak lain adalah hidup. Kerana hidup ini nak menunjukkan bahawasanya ialah yang maha hidup, bukan kita nak merasakan kepunyaan kita hidup. Apabila kita fahami kita datangnya kita ke sini adalah kerana kesyukuran kita kepada Allah untuk mentajalikan bahawa kita ni hendakkan betul-betul kepada Allah. Jadi jalan sang murid ataupun sang murid yang suci dipanggil salik, yang betul-betul hendakkan kepada Allah. Dia duduk dengan ahlullah, dia duduk dengan ahli guru rohani, orang yang arif billah. Maka dia datang duduk aja, maka seluruh tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya dengan izin Allah, iaitu Allah menyuruh turun malaikat-malaikat roh-roh suci. Kerana orang ini maukan kepada Allah. Itu bau salik tu, bau sang murid yang betul-betul ikhlas, yang tulus hatinya datang ke sini, bukan lantaran nak keduniaan, nak kekayaan, nakkan wanita, nakkan apa saja pun selain daripada Allah. Tidak ada dalam hati dia, melainkan dia melulu dia datang setiap langkah dia, walaupun dia naik kenderaan atau berjalan kaki, sentiasa diiringi oleh malaikat-malaikat dan roh-roh menyaksikan bahawa ia menuju kepada, hendakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi penglihatan, makna dia tu menyambut kita kerana dia rasa gembira sebab Allah sendiri suruh mengitari, menghormati orang-orang yang nakkan kepada Allah. Salik nama dia. Maknanya punya kelebihan orang yang menuntut, nak menuntut dalam hidup dia tu, nak menuntut kepada, nakkan kepada Allah, diri Allah. Berbeza dengan ilmu-ilmu lain. Itu maknanya, bukan saya cakap tak betul-betul juga, tapi mereka ini bukan khusus, bukan spesialis, bukan tumpuan dia betul-betul nakkan kepada Allah. Masih lagi nakkan, contohnya lah, bukan saya cakap tak apa, masih nakkan ilmu Allah, nakkan macam-macam lah lagi dalam tu, jadi yang ni betul-betul khusus. Dia mematikan diri, hendak dia apa saja dia dihilangkan. Dia betul-betul setiap langkah dia tu tadi, langkah Allah, menuju nakkan betul-betul kefahaman tentang diri Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai Allah tu yang maha mengetahui, disuruh malaikat-malaikat roh-roh menghormati, apa namanya, memberikan apa, seolah-olah kepada kita ni satu doa, ataupun dia memberikan kepada kita semangat-semangat, roh-roh suci tadi, untuk kita sampai ke tempat yang dituju tadi. Maka seluruh golongan-golongan ahli ibadah tu bersama dengan kita. Saja kita ni belum lagi diberi penglihatan oleh Allah yang begitu. Tapi cukup kita mengetahui, kita tak payah carilah berapa ramai. Yang pentingnya
Tak mampu kita nak bilang malaikat-malaikat yang mengitari orang yang belajar, yang tulus hati dan nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup dia tinggalkan apa saja pun demi untuk nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni memanggil wa man ahsana qaulan min da'i, sebaik-baik perkataan orang yang menceritakan tentang mengajak kepada kenal kepada Allah. Apalagi yang dengar tadi, yang betul-betul nak, mereka pun dapat sebaik-baik perkataan. Sebaik-baik perkataan ni mana setiap kalam patah perkataan yang disebut tadi, walaupun satu huruf patah perkataan tu adalah menunjukkan kalimatur rabbi. Kalimatur rabbi. Maknanya mereka yang belajar menerusi kitab-kitab, menerusi itu semua bagus. Semua bagus. Dia dipanggil ahli fikih. Dia belajar sampai jumpa sanad ni sampai sahabat, sampai kepada Rasulullah. Bagus semua. Ini pula pelajaran kita ni pula, kita sanad kita ni maknanya langsung kepada laduni dipanggil tadi, di sisi Allah. Ada orang kata ini tinggi ni Nabi Hidim. Bukan. Allah akan mengilhamkan, mewahyukan pada lebah. Wahyu lah tu boleh. Tapi bila manusia tu pakai ilham pun dah terkejut, belum pakai wahyu. Manusia ni kadang-kadang sering kurang teliti, kurang memahami, tetapi menyangka mereka sudah memahami. Sebab mereka yang belajar tinggi-tinggi, belajar semua bagus, saya cakap. Saya bukan cakap tak bagus. Saya pun masih belajar lagi ya. Tetapi kita jangan berhenti, maknanya mengatakan ilmu yang kita pelajari yang itu tadi mencukupi, tanpa kita mencari jalan untuk ambil langsung, maknanya laduni dipanggil, kesucian. Pasal laduni ni semua milik kita. Sebab apa? Kita tidak menjumpai. Kita menjumpai maknanya doktor-doktor yang kelas dia kebanyakannya kita jumpa kelas-kelas klinik. Jadi kita susah nak pergi cari, nak jumpa doktor yang jenis kelas dia PhD ke ataupun spesialis, menumpu. Jadi tumpuan pertama dia adalah, saya nalikan dia pangkal segala ilmu tu, pangkal dia, awal dia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Pangkal dia tu dia, awal-awal dia. Jadi kita ni kadang-kadang terlepas pandang ke, ataupun kita dah dihidangkan dulu dengan yang lain dulu. Jadi kita macam rasa kita ni cukup. Padahal selagi kita tak kenal diri, tak kenal Allah, pangkal dia tadi kita dah melupakan, kita terus ambil ujung. Itu yang jadi nanti susah. Sebab nanti seolah-olah dia kata ilmu kita ni tinggi, yang kita ni seolah-olah kita tak faham fikih, dia kata. Bukan masalah tu sekarang. Sekarang ni kita nak selesaikan masalah dia, dua-dua tu kena tahu, fikih dan juga tasawuf ataupun mengenal diri. Tapi lebih penting lagi maknanya kita kena ambil mengenal diri. Kalau fikih kita ada banyak, kita mengenal diri kita tak ada, kita kena balik. Tahu tapi bukan buang benda tu. Jadi bila kita ambil mengenal diri, ambil balik yang pangkal yang kata Sayyidina Ali tu, apa awal tu, kita mengenal balik, nanti kita akan tahu apa yang kita belajar di fikih itu akan menjadi mantap lagi. Itu tadi. Jadi jangan ragu. Jangan ragu lagi. Sebab apa? Ini bukan tinggi, bukan rendah, tapi ini mesti ada pada setiap diri kita ni. Jangan kata Islam lah. Kalau dah Islam dah memang patutnya memang kenal diri, kena kenal Tuhan lah. Setiap manusia itu, setiap manusia tu Allah memberi dia, setiap nak lahir tu roh dia tu memang roh orang Yahudi ke, Majusi ke, Nasrani ataupun tak ada agama sekalipun, dia asal manusia, roh dia memang dia dah kenal Allah.
Cuma terzahir tadi kita dicorak dengan corak macam mana. Tu je. Habis sekarang ni bila corak kita ni jadi dah dicorak ala-ala Yahudi ke ala apa pun kan. Yang penting sekarang bila kita dah masuk kepada umur kita yang cukup matang pemikiran kita kena carilah. Kita kena cari sendiri, kita tak boleh salah siapa-siapa mak bapak kita. Sebab naluri kita memang dipanggil tadi memang dah Allah Ta'ala ciptakan kita tu memang dalam ibaratnya lah sebelum kita ni tadi masuk dalam rahim ibu kita ni berada dalam rahim Muhammad, ibarat gitu. Dan sebelum rahim Muhammad tu ada dalam rahim Allah ibarat. Bukan Allah tu beranak, maksud saya nak bagi faham. Dia duduk dalam kasih sayang tu baru dia keluar. Jadi kita semua ni akan balik kepada siapa yang innalillahi wa inna ilaihi. Siapa-siapa pun, apa makhluk pun, semuanya daripada Allah akan pulang pada Allah. Kalau kita tak tahu kita dah memang datang daripada Allah, kita kena tahu nak balik nanti kita nak kepada Allah. Tapi kalau kita tak kenal Tuhan kita, macam mana cara kita nak balik? Itu Rasulullah kata la ilaha illallah. Kita kena meniadakan. Kalau kita nak fahamlah Allah Ta'ala ni, mesti kenal diri. Kenal diri itu maknanya kita carilah balik macam saya cakap tadi handphone. Handphone ni ada besi, ada plastik, ada kaca, macam-macam dalam ni. Banyak nama dalam ni. Jadi kita kena kenallah diri handphone ni dulu. Lepas tu kita tengok besi ni daripada tanah besi ni Allah yang jadikan. Plastik ni daripada getah pokok Allah jadi. Jadi satu barang dalam handphone ni pun kalau kita dah kenal diri, dia semua daripada Allah. Semua innalil daripada Allah. Bila daripada Allah yang menciptakan ni tadi Jepun ke Korea ke Amerika ke, yang penting siapa yang bagi dia tu ilmu cantum-cantum kan ni. Dia tu kan hidup, siapa bagi dia hidup, siapa bagi dia kudrat, siapa dia bagi ilmu. Ada kita nampak yang lain lagi. Jadi kita tauhidkan tak handphone ni sekarang kalau kita dah faham. Bila kita dah diri kita dah mula faham, semua diri kita ujung rambut, ujung kaki, nafas kita turun naik, semua dikontrol, ditakbir oleh Allah. Itu makna innalil. Bukan innalillah tu dia bagi kita kuasa lantak kau lah, Allah Ta'ala tak ada main peranan apa-apa. Mana boleh. Tu tak faham maknanya tu. Makna innal kita ni daripada Allah tetap juga dikuasai, ditakdiri oleh Allah. Tak ada satu pun tak ada satu pun 0.001 pun ada ambil bahagian, makhluk ambil bahagian daripada Allah. Tak. La tataharraku zaratan ila, tak ada halus zarah mana pun tak ada. Kita je bila kita ni rasa ada diri, kita tak mempercayai. Kita rasa lagi aku ada usaha, aku ada ikhtiar. Padahal usaha dan ikhtiar tu datang daripada mana? Memanglah Rasulullah kata ikat dulu unta tu, Rasulullah kata. Bukanlah bermaknakan Rasulullah kata engkau ada kuasa, maknanya ikat dulu tu hak Allah Ta'ala juga. Allah yang suruh usaha juga, daripada Allah juga. Bukan daripada mana-mana. Maka tu dia kata tadi la ilaha illallah. Kalau kita masuk, misal kata apa, siapa punya motor? Nanti kalau kita tak ada kalimah la ilaha illallah ni, kita takkan sampai faham. Maka tu Allah bagi kalimat ni kalimat geliga lah, saya bagi tahu ni. Dia macam geliga puntat ke, ataupun dia benda yang sangat berharga daripada kalimat-kalimat yang lain. Kalimat ni yang paling Allah Ta'ala kata tadi, jika kita timbang dengan kalimat-kalimat lain, kan kalimat Allah yang kalimat Rabbi yang ni tadi, dia sangat-sangat cepat sampai kepada Allah. Cahaya dia sepantas kilat sampai kepada Allah. Tapi kita ni tak berdasiasat.
Sebab syarat dia mesti faham apa tu la ilaha illallah. Kemarin saya dah cerita, saya cakap tadi, kalau kita la ilaha illallah 10,000 satu hari, 20 tahun kemudian kita ni tak faham. Ya. Jadi macam kita sebut seseorang yang kita sayang ni, tapi dia tu tak pernah lihat kita. Kita yang sayang dia, dia tak pernah tahu kita. Kita pun tak pernah nak pergi jumpa dengan dia. Kita sebut nama dia. Ya, sebut simpolan 10 tahun lamanya. Satu hari 10,000 kali. Pasal kita cinta kat dia. Kemudian kita lalu depan dia, dia tak menegur kita. Macam mana keadaan simpolan tadi, dia tak tegur kita, rasa macam mana? Main dah saya cakap, macam mana rasa? Gitulah, kita jangan maknanya salahkan siapa-siapa. Sebenarnya kita disuruh mengenal dulu. Pastikan dulu, kita faham dulu siapa yang kita sebut. Kita pastikan dulu, kita nak mengatakan, menyaksikan bahawa yang ada tu hanya Allah. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Yang ada hanya Allah. Kita pun macam mana kita nak supaya diri kita tak ada? Jadi kita tukar, terbedil nama dia. Kita menukar. Kalau kita nak buang macam susah. La ilaha illallah, macam-macam lagi datang nanti. Jadi nak buang tu, nak hilangkan diri tu, mati sebelum mati tu, mana Rasulullah kata digantikan dengan setiap apa yang perkataan kau bukan kau. Setiap apa yang berfikir tu semua dia. Setiap apa yang datang semua kita nampak dia. Itu cara kita nak menukarkan supaya dia jadi fana fil baqa nanti. Sebab dah kita semua dah nampak dia, barulah nama dia tadi baqa. Jadi bukan fana tu nak hilang, buang ni semua, aku tak nampak ni, tipulah. Kita masih lagi dengar lagi apa kan. Jadi tukarkan tadi. Pendengaran kita tadi, kita mendengar tu daripada pendengaran dia. Percakapan yang kita cakap ni, kita jangan mengakui itu kalam kita. Ini perlukan, dikatakan tadi, kekuatan yang kita nak, keteguhan tadi, kita betul-betul yakin, hakul yakin, jangan was-was lagi. Kalau kita was-was saja, ada rasa diri kita ya was-was je, dia tak dapat rasa kemanisan. Kemanisan yang kita sebut nama Allah tadi. Allah tu kan suci. Bila dia suci tadi, dia nakkan tadi ketiadaan diri kita. Makna dia juga yang sebut nama dia. Dia juga yang kita rasakan, dia juga yang berkehendak. Kita olahkan sampai tak ada, sampai yang ada hanya dia. Macam mana kita nak olah? Itu sifir tu saya dah bagi dia punya apa. Jadi kalau kita nak duduk belajar ilmu ni, susahlah saja ni, aku tak faham apa benda dia cakap dah. Kan saya cakap tadi, la ilaha illallah pun kau 10,000 tahun pun kau takkan faham selagi kau ada diri kau. Jadi kau ni cerdik, sang murid yang cerdik, yang nakkan pada Allah, dia akan dengar nasihat, iaitu matikan diri, jangan ada rasa, baru boleh Jadi kalimat suci tu tadi, kalimat la ilaha illallah, kalau kau ada diri kau dan ada Allah, kau tak akan dapat kemanisan. Maknanya yang Rasulullah kata, kalau betul orang tu tauhid, ini yang manis tiada pahit. Manis tiada pahit. Tu tadi. Jadi tanda dia ada beberapa salik-salik san murid yang betul-betul tulus hati dia, suci hati dia. Allah akan bagi cepat. Allah akan bagi cepat. Sebab memang tu syarat dia. La ilaha illallah, itu syarat dia. Suci betul, hilangkan. La tu kan tak ada. Dia suci dia dengan sebab dia tak tahu apa dia suci kan, dia betul ikut dengan nasihat dia punya doktor yang pakar tadi, spesialis tadi. Dia dengar cakap, dia hilang penyakit-penyakit dia, terus datang kesucian dia tadi. Allah hantarkan kesuci, hidayatullah, kesucian. Masuk, padahal dia pun tak tahu benda juga, tapi dia ikut nasihat doktor spesialis dia ikut betul-betul, tak adakan diri, dia pun ikut. Padahal dia belajar tak lama pun, baru 2-3 kali dia datang, tapi dia ikut betul-betul
kan, dia dapat. Ini 20 tahun belajar tapi tak nak ikut. Akhlak dengan pembimbing rohani itu tadi. Pembimbing rohani dia cakap, kau mesti gini. Kalau kau tak buat gini, aku tak boleh buat apa. Engkau turun guru yang lebih hebat, turun apa pakar lagi hebat pun kau takkan temui. Sebab kau tak mau dengar cakap dia. Jadi dengarlah, jangan rasa ada diri lagi. Nanti ke mana-mana engkau sentiasa dengan Allah, bukan dengan guru tu, bukan dengan engkau dengan Allah. Kemarin dulu saya ada cerita macam mana kita meminjam kekuatan guru pembimbing kita ataupun kekuatan doktor pakar tadi, kita pinjamkan. Ibaratnya kita masuk ke hutan, kita pergi seorang-seorang hutan tengah malam gelap lagi lah, kita tak berani cakap. 2 orang pun tak berani. 3 orang tu berani balik juga, tapi 3 cabut semua 3 orang tu. Seorang cabut, 3 cabut. Tapi bila ada ranger, orang yang biasa dalam hutan, kita bukan nyembah dia, kita menompang dulu pengalaman dia tu yang dengan Allah dia dah yakin. Dia masuk dalam hutan, apa kau nak takut? Dia ni cakap, dia ni dah lama boleh lah, kita cakap gitu kan. Cuma dia bagi rahsia, dia kata, aku pinjamkan dulu kau, kita hanya ingat Allah je. Pasal dia pun bukan berani sangat, dia ingat Allah je tu, dia punya rahsia dia. Kan? Jadi yang 3 ni pinjam tak mula-mula? Pinjam kan? Tapi bukan pinjam maknanya dia menyembah dengan ranger tu. Tapi Allah tu bagi pada dan nompangkan daripada. Di lama kelamaan dia tak payah pakai ranger dah. Betul? Gitulah maksud saya tadi, bila kita mempelajari nakkan kepada Allah ni, dia gitu juga. Kita perlu menompangkan dulu kepada syafaat Nabi contoh kan. Nompang dulu, lama-lama kita tengok macam mana dia tunjukkan kepada kita, lama-lama kita boleh dia tunjukkan dan kita ikutlah. Hatikan diri, duduk kat sini sentiasa rasakan yang gerak Allah, yang berjalan kaki, yang bercakap Allah. Kita selalu tumpukan perhatian, lama-lama kita dapatlah. Lama-lama kefahaman tu Allah hantarkan direct yang saya cakap tadi, laduni tu. Tak ada susah bagi Allah kalau Allah tu menghendaki. Tapi bagi orang yang hatinya tertutup, dia kata, ni tak boleh lah, ni ilmu ni untuk para nabi ni mana boleh laduni ni. Dia tutup hati dia, sebenarnya Allah boleh bagi, tapi dia yang dia tutup. Dia kata pelajaran ni tinggi, pelajaran ni nanti mengaku diri Tuhan, macam mana. Kisah Nabi dia tu bunuh budak lah, apalah, dia tak kena dengan syariat Nabi Muhammad. Macam-macam dia punya nak rosakkan orang lain supaya jangan belajar. Padahal inilah ilmu yang Rasulullah nakkan kita semua ni tahu. Ini sangat penting. Sayyidina Ali kata ini mula-mula mesti kenal lah. Mesti kenal Allah, mula-mula mesti kenal Allah. Kalau kita selagi kita tak kenal Allah, selagi itu apa pun ilmu yang kita dapat, kita tak tahu nak bawa ke mana. Kita ingat kita buat sesuatu tu, mulut kita lillahi ta'ala, tetapi sebenarnya kita lebih nak kepada ganjaran ni, pujian ni itu ini. Kita tak sedar bahawa kita hanya kenal nama Allah, asma Allah. Alif lam lam ha tu kita tahu nama, kita tak tahu sifat Allah SWT tadi kan. Tu. Jadi sifatnya tadi, bila di situ bukan berhenti di sifatnya tadi. Macam kita minum air kopi ini jantan campur kopi misai. Kalau kopi jantan aja begitu sifat dia, rasa dia. Kan sifat tu rasa kan. Kita campur kopi misai, dia dah jadi 2 cantuman. Kan? Ada banyak lagi tongkat ali dengan macam-macam lagi. Jadi bila kita minum tu, kita dapat bezakan ni cantuman 2 rasa ni. Tapi kita tak dapat ceritakan. Tapi kita memulangkan balik rasa tu tadi. Engkaulah ya Allah. Segala yang diciptakan dalam ni semua bahan-bahannya daripada Engkau yang jadikan. Jadi Engkau nak memberitahu aku rasa ni, inilah rasa dia. Sedap dia ke tak sedap ke, itulah rasa dia.
Jadi engkaunya jangan berhenti kat sifat tu, maksud saya tu. Jangan berhenti di sifat, maka kita tak dapat mentauhidkan Allah yang betul. Masih lagi kita menyembah sifat. Jadi kita pulangkan balik, ya Allah, kalau ini tadi engkau punya kejadian yang kau jadikan mulia ataupun sedap, enak, nikmat, rasa dia, yang engkau tu lebih tukarkan tu. Itu baru diri engkau tu yang menciptakan diri engkau tu lebih best daripada segala-gala nikmat. Itunya yang kita, kalau kita tak faham, itulah saya cakap tadi, kita hanya menyaksikan sifat je, belum lagi. Kita tak sampai lagi dinding tauhid zat tadi. Zat tu memang Rasulullah kata tak boleh dikaji, jangan dikaji zat. Tapi kat sifat tu kita kena pulangkan pada zat, bukan suruh kaji zat. Kita berhenti kat sifat tu, kita tak pulang balik, mana kita dah sembah pada sifat dah. Kita dah mensekutukan Allah dengan sifat dia. Kita tak masih lagi mensekutukan Allah tau. Kalau kita puji pada rasa tu, sifat tu tadi. Kita tengok keindahan gunung tu cantik, kita kata cantiklah gunung ni, indahnya. Tapi kita tak nampak, ya Allah, kita tak tukarkan. Kalau ini indah kau jadikan, ni sikit, engkau tu lagi indah, lagi jamil kau, ya Allah. Cuba ajar diri tu supaya kalau ni hidup, ya Allah, kau bagikan macam ni hidup. Tapi engkau yang bagi hidup tu lagi mulia lagi. Macam tu aja. Kita nakkan sesuatu, berusaha sampai 4-5 bulan, sudah tak dapat. Ajar diri kita. Macam mana Sayyidina Ali, dia ajar diri dia. Dia bentuk, dia manajemen kan, uruskan diri dia supaya selalu dengan bahagia dengan Allah. Ya, apa pun bentuk dia tak dapat 3-4 bulan, dia usaha hari-hari, bermeeting apa semua, tiba-tiba projek tu orang lain sambah. Dah ujung-ujung dah rasa macam nak ngap dah, tiba-tiba orang lain dah sapu. Dia tak ada rasa, dia latih diri dia. Ya Allah, ini semua hak engkau, ya Allah. Innalillahi, aku dulu datang tak punya apa-apa. Asalkan hati aku dengan kau, ya Allah. Kalau ni semua terlepas tak apa, ya Allah. Jadi yang penting aku dengan kau. Apa guna ada itu semua tapi hati aku lalai pada. Kita ajar diri kita. Dan Allah pula, saya dah bagi tahu, Allah dia takkan bagi yang berat-berat, tak ada. Dia tahu, dia bagi dulu kekuatan 10 kat cikgu. Kemudian baru dia bagi berat 10 kilo. Dia tak bagi 20 kilo. Kalaupun dia bagi 20 kilo, dia seulang 2 kali. Sama kat 20 kilo kan? Jadi kemampuan kita 10 kilo, dia bagi dulu pada kita kudrat. Jangan kata mengaku kita punya kudrat pula. Dia bagi dulu. Apa ayat dia, Allah Ta'ala kata apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Betul je? Allah tidak akan memberati kepada seseorang tu, melainkan apa yang telah dibagi kekuatan kepada orang tu, baru dia kalau dia bagi 20 kekuatan, dia akan suruh beban yang ke bawah pada 20. Dia tak akan bagi lebih. Sayangnya Allah kepada kita. Jangan kita ingat ilmu ni beratlah, susah, tak ada. Sebenarnya ini yang manis dari pahit. Saya nak bagi tahu, Rasulullah kata inilah yang akan membuatkan kita boleh hidup di dunia ni dalam keadaan tenang dengan Allah, bukan tenang dengan sesuatu, tenang dengan Allah. Hidup kita bertambah lama, bertambah mudah. Kalau kita dengan Allah, hidup kita bertambah mudah. Sebelum ni kita sandangan ilmu, sandangan ni jumpa dengan orang ni pakai ayat ni, jumpa ayat ni. Ayat orang ni rupanya salah gitu. Allah tu kita tak nampak. Kita nampak ayat dulu. Jumpa orang ni, jumpa ayat dulu. Kita tak sedar punya. Kita dah belajar dengan guru-guru gitu. Kau nak menghadap raja, baca ayat ni. Kau nak mengajar pembesar gini. Kau nak jumpa projek ni, kau baca ayat ni. Jadi otak dia set jumpa salah lagi. Kan? Memang berjaya lah, tapi istidraj akan bawa kita pada lalai kepada Allah. Tak betul-betul tauhid kepada Allah. Tak original, tak asli. Tapi pun kita pergi Allah suruh baca, baru baca. Ini sekarang kita dahulukan ayat dulu. Kita tak sedar kita dah menggunakan ayat dan menyembah ayat dulu.
Sebab kan ayat tu nak makbul mesti Allah, bukan ayat tu yang makbul. Kan? Itu jangan salah faham. Bukanlah saya cakap tak boleh baca. Bacalah berapa banyak baca, tapi kita harus faham. Sandaran pegangan kita betul-betul hanya Allah. Jangan kita sandarkan. Baca-bacalah, tapi sandaran kita tetap iyyaka na'budu wa iya. Jangan lari daripada tajuk tu. Ya, baru hidup kita akan diurus oleh Allah. Allah kita pun mudah nak ikut sistem-sistem Allah. Allah tak nampak ringankan dia. Susah pun jadi ringan. Dalam susah tu ringan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al dalam susah dia ada senang pun. Dalam susah dia bagi susah, dia bagi senang. Sebelum susah tu hilang, dalam susah tu senang. Jadi itulah maknanya proses diri kita ni sebenarnya. Prosesnya bila kita dah kenal diri, kenal Allah. Macam tadi sifat tadi kita nampak sifat tu sedapnya durian musangking, kita berhenti situ kan. Tapi bila kita dah ada orang yang menerangkan, kau tukarkan cepat, jangan tak tukar. Sedap ni durian musangking, kau lagi sedap ya Allah. Ini apa dia, kau jadi sikit ni, kau lagi sedap. Jadi bila makan tu macam mana? Tukarkan. Baru kita akan dapat kemanisan. Baru kita tahu benda apa pun yang sedap, kita dah tukar, dah tauhid dengan dia, dan la ilaha illallah kan dia. Hidup kita sebab diri kita tak mau lain dah, kita nak gitu. Benda ni benda hak, jadi benda batil semua datang, semua menendang. Dia benda hak. Qul ja'al haqu wa zaqal batil, innal batila kana za. Masalahnya dalam diri kita ni kita letakkan kebatilan masih kotor, masih najis lagi, masih tak suci. Sebab merasa ada di diri. Keluarkan diri kita pun kena keluar. Dia tak boleh ada satu. Kalau ada satulah diri kita dalam, tak boleh kotor juga, tak boleh. Dia diri tu tak ada dah. Keluarkan semua. Baru kita tahu. Jadi kita sendiri pun tawaf tak bagi benda lain masuk. Diri kita pun kita tak izinkan masuk. Hanya Allah. Ni bukan maksudkan saya kata Allah tu bertempat, bukan, tapi itulah dia. Bila kita tiadakan semua betul-betul, nanti baru kita nampak kemanisan tu sangat. Ya Allah, beruntungnya. Ini yang kata Rasulullah, aku utus Nabi Muhammad ni tak ada lain membawa berita gembira. Kenapa kita jadi tekanan dalam hidup sekarang ni? Sebab kita tak kenal Allah, tak faham apa ada tuju Allah jadikan. Bukan Allah jadikan kita untuk nyusahkan kita, bukan. Tapi kalau kita dah kenal diri, baru kita faham hidup kita ni sempurna, bahagia daripada kasih sayang Allah. Cuma kita nak ambil tu ada kedirian tu yang jadi. Kalau kita ni betul-betul dengan Allah, macam alam roh dulu kita dengan Allah 4,000 tahun. Asyik je. Mana ada fikir, tak ada lagi masa tu tak. Jadi kita nak kembalikan balik keadaan kita gitu, yang asliah tadi dengan Allah. Dia beruntung. Sebab tak semua manusia, Rasulullah kata, penghujung zaman yang, tapi beruntunglah orang yang dah dapat. Sebab memang ujung ni macam gharibun balik. Mana Rasulullah kata Islam ni mula-mula aku datang gharibun, dia anggap aku ni pelik. Sebab semuanya nyembah patung, Lata, Uzza, mana apa benda macam-macam patung, emas, perak. Mana-mana pun patung banyak. Muhammad ni tak ada patung. Muhammad ni gila ni solat, dia sembah siapa ni Muhammad ni? Kan? Sadar ramai sembah Muhammad terus aku ni, engkau cakap apa pun cakap lah. Kau cakap aku sesat pun sesat. Ramai kata dia sesat. Jadi duduk dalam ilmu ni memang makanan dia, sebutan orang sesat, kita tak betul tu makanan lah. Jangan kata ni macam pelik lah. Dia memang makanan kita. Hari-hari memang orang akan cakap kita gitu. Tapi tak peduli. Macam Rasulullah pedulilah. Dia kata tak betul. Yang penting kita dengan Allah. Bila kita dengan Allah, lama-lama dia akan faham. Kita jangan berganjak. Dia tetap keliling. Ada yang kena nabi-nabi, mak ayah dia. Ada yang abang, ada yang keluarga dekat, ada yang masyarakat kata dia tak betul. Jadi macam-macam kisah-kisah Nabi ni yang kita tengok balik macam-macam. Semuanya Nabi-Nabi yang turun dianggap tak betul, sesat. Tak ada yang kata tak betul semua, mana ada. Nabi yang diutus paling teruk sekali kepada kaum dia, iaitu jahiliyah. Kalau jahil dia tu biasalah.
Jahil ni biasalah minum arak, main judi, kaki perempuan, tu jahil. Kalau jahiliyah maknanya kalau dia bukan dia minum arak, mandi arak. Mandi arak. Perempuan tu telanjang bogil sini macam ni. Dah. Dah gila-gila punya maksiat lah, jahiliyah. Nabi diutus di situ. Kita alhamdulillah duduk di sini 4-5 tahun orang dah boleh seronok dengan kita. Kan? Nabi tu semua entam. 14 tahun entam. Nak dibunuh lah macam-macam. Susah betul. Kita senang. Dakwah kita senang. Dakwah Nabi tu nak dibunuh, nak gitu, nak gini. Kita senang macam ni pun kita tak nak belajar apa. Kita tak nak cari jalan. Senang. Kita pasal apa? Kita rasa kita dah dapat Islam ni. Itu pasal kualiti kita punya kefahaman dengan Allah tadi tak macam orang dulu-dulu. Dia nak dapatkan tadi, nakkan ilmu Allah Ta'ala, nak kenal diri, nak kenal Allah tu susahnya tadi. Belajar adab-adab berguru dulu. Sebelum belajar tu adab berguru. Tak boleh kita mengangkat suara tinggi lebih pada guru. Tak. Pasal dia faham. Guru ni macam mak dia betul. Guru-guru yang ni lah, pembimbing rohani ni, dia ni macam mak kita. Ridha guru tu, dalam hati guru tu ada nama kau, naiklah darjat kau. Guru rohani guru. Tapi dalam hati guru tak ada nama kau, dia tak selalu ingat dalam hati dia. Kau hebat macam mana pun, tapi kau hikmat dengan dia, kau walaupun kau tak dapat dalam pelajaran dia, tapi kau hikmat dengan dia. Diri kau tu ada dalam hati guru tu tadi. Engkau ni akan naik. Guru tu ajak ke laut tadi, punya kau punya taat dengan guru tadi. Kau belajar tak bagus mana pun. Ya, tapi kau punya hikmat dengan guru, kau pergi ke laut dengan guru. Tertanggallah serban kau tadi, terjatuh dalam laut, tengah laut ombak apa. Ya, tanpa guru tu tadi suruh ambil. Kau terus terjun terus dengan ombak, tak kira mati ke tak ada, yang penting kau nak ambil balik guru. Itu maknanya saya cakap tadi, kalau orang betul-betul yang cara orang dulu-dulu nak berguru tadi kan, dia bukan utamakan ilmu tu, dia utamakan ada nama aku dalam hati guru aku. Macam mana dia nak olahkan. Itu salah satu saya bagi tahu lah. Maknanya lekat, mana-mana guru pergi pun dia tinggal. Rasulullah SAW anak murid dia yang paling tinggi Sayyidina Abu Bakar. Bukan pasal dia bagi harta, tapi hati dia Rasulullah tu selalu ingat pada cinta pada Rasul Abu Bakar. Rasulullah punya. Sebab apa? Biar Rasulullah Isra Mi'raj menghadap Allah dah ni. Dia terdengar lagi itu bunyi suara Abu Bakar, sahabat aku ni. Dan dengan Allah tadi, dia boleh dengar lagi, dia rindu dengan Abu Bakar dalam hati dada. Itu salah satu kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni, dia tu kenal Allah. Bila orang yang kenal Allah, dia punya ketaatan dengan dia punya pembimbing guru dia tu macam itulah saya cakap tadi. Kalau guru, kalau dah naik gunung, guru dia kata kau turun ikut apa. Guru kau ada bawah, kau sambut, dia sanggup terjun terus ambil guru dia dulu. Terjun tak ada apa. Sebab hati dia tu tadi dengan guru tadi, anak murid tu tadi kan. Bukan ilmu tu yang dia nak ambil pada guru tu yang tinggi. Hikmat dia tadi, rasa sayang dia pada guru dia tadi, sanggup dia guru dia sampai terus daripada atas dia terjun supaya tak nak guru dia tunggu lama-lama. Subhanallah. Tu. Orang sekarang ini dah taksub sangat dah ni menyembah guru. Orang sekarang pelik juga. Dia tak nampak kelebihan yang Allah letak pada orang yang begitu. Yang murid yang betul-betul disayangi oleh guru tadi yang akan tinggi darjat. Sebab akhlak dia dengan guru. Kau banyak pun ambil guru daripada ilmu daripada guru tu, tapi akhlak kau tak ada dengan guru. Guru ada lagi kau boleh cerita tu depan guru kau lagi tinggi pada guru kau. Itu tak ada dalam hati guru. Engkau tetap di situ. Orang pun tak nak. Allah pun tak bagi hati orang yang tak ada akhlak macam ni. Dia harap banyak je lah, tapi
Jadi kita datang sini kan kita nak kenal Allah tu akhlak kan. Akhlak tu tadi matikan diri. Tak mau ada rasa, tak ada rasa diri kan akhlak dengan Allah. Kalau ada rasa diri maknanya kita angkat ni kita rasa kita yang angkat. Kan Nabi adab dengan Allah tu. Kau pakai kudrat aku kata kau punya pula. Betul? Tak ada adab kan? Ni tak ada akhlak. Jadi guru pembimbing rohani ni dia sentiasa berakhlak dengan Allah. Luar biasa akhlak dia. Jadi dia nak tengok anak murid dia mana yang betul-betul ada akhlak dengan dia. Bukan disuruh. Dia tak suruh. Tapi kalau nak ketinggian itulah dia. Cepatlah dia sampai dengan Allah. Sampai. Jadi kita tengok perhatikan. Di situ banyak. Abu Bakar tadi bukan pasal ilmu dia hebat. Ali tu. Tak. Ali ni pun sama. Dia punya diri dia sanggup biar aku mati dulu daripada. Kalau peperangan tu dia cover Rasulullah tu. Setiap anak panah apa lembing-lembing ke, pedang ke, dia mempertahankan Rasulullah setiap sudut. Tak mau biar aku mati tak apa, jangan kayak gitu. Kita tak apa biar guru ke depan, kita belakang Apa-apa guru depan. Hebat kita. Selamat gitu. Jadi tengok saya bukan suruh tapi faham sendiri. Kalau siapa yang buat tu dia akan cepat dapat. Sebab gitu guru tu dengan Allah tu dah memang akhlak dia tu 24 jam sentiasa. Arahan Allah apa. Ambil duit kau ni bagi sini. Dia tak banyak cerita dah. Datang lintasan tu pergi sini ni pergi tolong orang ni. Orang ni tak suka dengan saya ni. Tak usah banyak cerita dia suruh pergi dah. Padahal orang tu benci kita tu. Macam-macam. Tapi kalau datang pergi jumpa dia, kita pergi jumpa. Kita tak tanya banyak dah. Kenapa? Ya Allah, dia kan benci. Kau tak payah dengan aku. Macam Nabi dia dengan Musa kan. Kau nak ikut aku, tapi jangan tanya. Jangan persoalkan apa kau buat. Tu. Dapat Nabi Musa. Dia dah hanya dapat pelajaran yang tu tadi. Dia tak dapat pelajaran yang membaca yang akan datang. Sebab dia membantah yang datang. Akhlak dia tadi tak ada. Cuba kita akhlak kita ada. Rap datang lintasan ini maknanya yang datang ni tadi kita dah hilangkan. Bila kita hilangkan diri kita betul-betul dia akan cepatlah faham bahasa-bahasa kiasan-kiasan daripada guru tadi yang ahlullah dipanggil. Orang ahlullah ni ahli Allah saya nak bagi tahu ni. Dia ni ada bahasa special lah. Dia ada lambang signal special lah. Dia tadi. Jadi siapa anak-anak murid apa yang duduk dengan ahlullah ni, bila dia matikan diri dia akan cepat dapat. Bila dia dekat dengan ahlullah. Perkataan daripada Allah tu akan masuk. Tapi kalau dia tutup, ada di kedirian dia lagi, tak matikan diri. Nasib kau kau tak boleh baca dia punya perkataan. Padahal setiap patah-patah perkataan dia, kalau kau matikan diri akan masuk, akan kau faham. Setitik masuk dia sebar jadi nur lagi. Dia. Tapi kita datang, kita macam jumpa guru biasa, kita rasa ada kedirian lagi. Perhatikan ada yang kita yang dah rasa gitu. Itu pasal saya cakap tadi, ceritakan supaya yang lain turut bukan dengar daripada cerita saya. Tu. Kalau ada lautan api, kalau pembimbing rohani kita ahlullah kata terjun. Kalau kau nak betul ikut aku terjun. Mana boleh panas ni. Habis kita tak boleh. Mana kita tak yakin dengan bila guru tu dah suruh kita kena tak boleh kata mana boleh panas tak boleh. Kan? Nabi Ibrahim mimpi anak kau sayang-sayang sembelih Ibrahim. Ibrahim sebab dia tahu tu daripada kalimat Allah. Dia yakin. Dia tanya anak dia pun tak apa boleh. Itu kan daripada kalimat Allah suci tak apa, mak air rela mak air pun dah kenal Allah. Kan? Ada hikmah dia Allah suruh mak air rela kan? Pasal Nabi Ibrahim dah didik anak dia kenal diri, kenal Allah. Isteri dia pun sama. Kalau anak dia Nabi Ismail Nabi Ibrahim tak didik, umur 7 tahun, bapak lah mati dulu saya ni muda lagi. Bapak mana dia bapak ni?
Jadi bapak tak boleh jadi bapak betul kan. Adik saya, bapak lah pergi sembelih tu. Tu salah tu pak. Kan tak, ini tak ada anak dia. Betul pak, teruskan pak. Main rela pak. Tapi tanya dengan mak dulu pak. Nanti mak kan mak sedih pula. Cakap elok-elok dengan mak ya. Oh dia siap bujuk Ibrahim tu. Cakap dengan mak elok-elok. Tu. Macam Ibrahim pun cakap. Bini dia pun Siti Hajar tu pun dah dibagi faham oleh Nabi Ibrahim. Kenal diri, kenal Allah. Kalau dia tak kenal diri, kenal Allah. Itu anak seorang-seorang kita sayang, suruh sembelih. Ni tu berita palsu lah, jangan ikut. Bini kita pula. Ni. Jangan kau ikut belajar dengan si Ajis ni. Sesat. Bini kita pun ikut je. Tak faham. Jadi kita renung. Tengok telisik dalam diri kita kan. Semua ada. Kisah-kisah dia yang Allah kisahkan. Semua daripada 124,000 Nabi. Dikisahkan lagi kisah orang soleh, wali-wali Allah. Cuma kita renungkan. Semua tu nanti kita akan mengharunginya. Kecil atau besar cerita tak penting. Yang penting, walaupun tadi dia tadi sembelih tadi anak kita tak mampu, maknanya sembelih lembu lah. Lembu pun tak mampu. Raya haji ya. Nak keluar satu bahagian, nak korban pun payah. Kan? Itu mana menunjukkan hati kita ni keras lagi tu. Belum nak menerima Allah Ta'ala punya suruhan lagi. Belum lagi nak terima. Hanya baca je banyak-banyak Quran. Hari-hari khatam, hari-hari khatam. Itu baca je. Belum lagi nak menerima arahan daripada Allah Ta'ala. Quran tu kan arahan. Kisah-kisah tu mana kita nak letakkan makam kita pula. Itu makam Nabi Ayub, sakit. Besar sakitnya. Tapi bagi kita hijau. Hijau tu pahit. Pahit tu empedu. Empedu tu apa? Sakit gigi kita sikit ya nanti. Kan? Tak macam Nabi Ayub. Tapi kita kena belajar olahkan lah. Ya Allah ni sikit yang sakit gigi kata Nabi Ayub. Tu lagi teruk. Habis. Ulat pun tak ada nak makan dah daging dia. Aku sikit dari gigi tak ada apa aku ya Allah ni. Nabi Ayub lagi teruk. Kita kena gitulah. Datang musibah tu kita kena tengok yang lebih teruk. Supaya kita dengan Allah tu sentiasa lulus lah. Kan? Ni kita sakit gigi kita tengok orang tak sakit pula. Ya Allah dia tak sakit, aku sakit ni kenapa? Memanglah kau tak dapat olahkan dalam hidup kau. Kan? Olahkan gitulah. Tu. Alhamdulillah aku ada rumah kecil harga 120,000 alhamdulillah. Alhamdulillah aku rumah 70,000 flat, orang tu lagi rumah sewa. Aku ada juga rumah sendiri. Yang rumah sewa alhamdulillah ada rumah sewa. Orang tu duduk bawah apa? Bawah jabatan, hujan kelang kabut je. Alhamdulillah aku hidup lagi. Walaupun tak ada rumah aku boleh tidur mana-mana. Dah mati pun alhamdulillah aku mati. Kalau hidup pun buat maksiat lagi. Pokoknya syukur aja kepada Allah. Apa pun Allah Ta'ala belajar jadi begitu. Tapi bab akhirat tu jangan tengok orang yang di bawah pula. Aku puasa 3 bulan ni tak ada puasa, hebat aku. Janganlah gitu. Bab ibadat kena tengok atas. Aku 3 bulan, orang tu setahun dan 20 tahun dia amalkan. Satu hari puasa, satu hari kebat. Dah 20 tahun. Aku baru 3 bulan tak ada apa. Supaya kita jadi tawaduk. Jadi macam mana nak manajemenkan, uruskan diri kita supaya sentiasa berada dalam ridha Allah, berada dalam kasih sayang Allah. Kita apa pun yang jadi pada kita, kita cepat olahkan supaya jangan sampai Allah tidak redha keadaan kita. Macam mana? Kan tu kita duduk dengan ahlullah. Orang ahlullah ni dia dah terbiasa kehidupan dia. Tadi dia tak ada merasa diri. Dia dah olahkan semua dah di la ilaha illallah kan. Jadi hidup dia, pergerakan dia, mana diri dia dah jadi ayat Quran tu. Bukan ayat tu, makna diri dia dah jadi macam cerita dalam Quran tu. Orang ahlullah ni tadi. Kalau orang fikir kata dia ni tak belajar fiqh, tak belajar Quran, sebenarnya bukan dia tak belajar, dia dah amalkan. Kau nak suruh belajar apa lagi? Dalam Quran tu semua dia dah maqam dia dah gitu, kau yang tak faham. Saya dah mengamalkan la ilaha illallah, dah tak ada diri saya. Tiba saya kena di hukuman gantung sampai mati. Dan sampai kat tempat gantung tu orang tu pesan yang engkau permintaan kau apa? Tak ada apa. Sekarang aku suruh kau mengucap 2 kalimah syahadat. Dia suruh kita mengucap 2 kalimah. Maknanya kita sekarang ni dah membawa watak la ilaha illallah, tak ada diri. Dia suruh, dia faham tak faham?
Itulah kita banyak jumpa orang yang begitu. Dia tak nak faham makam orang ni. Ya, orang ni ahli mancing dah pakar dah. Dia nak ajar kau ni umpan ni kalau laut gini nak ajar orang ni jadi buat bodoh ya kan. Engkau pula bila dapat ikan nanti engkau pula dia pula pegang satu je dia buat main tu. Oh, kau dah lama ke baru tahu. Kau dah lama. Lain kali tengok dalaman dulu, jangan mudah-mudah tengok luaran kita dah kata dia tak duduk dalam pengajian kita dia dah kata oh dia jangan si Haji ni kau dia macam-macam nanti dia cakap mengaku Tuhan lah ni lah kita ni tak ada diri lah dia tak faham kan. Duduklah kita akan ceritakan syarat dia kau hilangkan diri kau betul-betul nak. Tapi hati kau kalau kau datang pun kau tutup tak mahu menerima tetap kau jadi pembangkang juga. Sampai bila pun kau akan bangkang. Tapi datang dengan hati yang makna tak nak berbalah, betul-betul kasih sayang. Buka Al-Fatihah, buka betul-betul. Datang nanti Allah yang sendiri akan bagi faham, bukan saya. Tapi kalau kau tutup, kau nak buat macam mana? Allah pun bagi tahu. Igulu bihim marad. Hati dia ada apa penyakit tu? Sombong, ada rasa diri. Bila ada rasa diri, sombong, Allah tak mau bagi benda-benda hidayah ni. Sebab mana boleh campur hak dengan batil. Allah ni yang hak, kau batil mana boleh. Wala talbisul haqqa bil batil, mana boleh campur hak dengan air dengan minyak. Tahu dalam motor boleh hidup. Orang minum mabuk kan. Dua-dua tak boleh. Asingkan tahu tepi. Baru kita boleh tahu bezakan. Ini hak, ini batil. Aku ni nak duduk dengan kau ya Allah. Bukan duduk kat hak aja, bukan, maknanya kita duduk yang punya hak tu kita duduk. Baru kita kalau kita duduk kat hak nanti kita nyalah batil. Duduk batil kita nyalah hak. Jadi jangan duduk antara kita. Kita bukan tak boleh buat yang hak, bukan. Maksud saya duduk dengan Allah tak ada diri. Jadi Allah yang akan nyusun cantik. Masalah. InsyaAllah itu aja ingatan daripada saya. InsyaAllah kalau ada perkongsian pertanyaan daripada perkongsian daripada Haji Syarum kita boleh. Apa Ashraf?